Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita teruskan perbincangan kita berkenal dengan falsafah pendidikan Islam. Kali ini saya nak cerita pasal pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Jadi dalam Islam, belajar ni fardu. Fardu maknanya tak kira umur lah, kira kecil, besar, tua, muda. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kan. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Ya, tak kira lah umur kita dah tua, masih muda, masih sekolah, dah kerja pun fardu lah menuntut ilmu ini. Ada seorang ulama ni, nama dia Abu Ali Muhammad bin Hasan bil Haytham al-Basri al-Misri. Namanya panjang, ya. Al-Basri al-Misri itu tunjukkan daripada Basrah, dan juga Al-Misri itu Mesir lah, kan. Dia ni seorang saintis yang terkenal, bukan saja dalam dunia Islam tapi juga di Eropah lah. Di Eropah dikenali dengan Al-Hazim, nama dia ni, kan. Dia lahir pada tahun 965 Masehi dan wafat di Mesir ketika usianya 74 tahun lah. Dia lahir di Basrah, wafatnya di Mesir. Itu nama dia Al-Basri Al-Misri, kan. Dia ni terkenal dalam bidang optik lah, optik atau cahaya, ya. Jadi selepas dia habis belajar di Basrah tu, sekolah lah maksudnya, kan, dia ingin terus belajar. Ini menyebabkan dia pindah ke Baghdad. Maksud tu Baghdad kira kota ilmu lah, kan. Dan dia saja cari tempat kerja yang boleh dia belajar, kan. Jadi dia pergi kat situ di Baghdad tu, dia terus belajar dalam bidang macam-macam. Mula matematik, lepas tu fizik, astronomi, perubatan, falsafah, bahkan juga dalam kejuruteraan perancangan bandar. Perancangan bandar pun dia suka juga belajar ni. Dan dia terus mendalami ilmunya dan menulis buku-buku ilmiah yang menyebabkan namanya tersebar ke seluruh dunia Islam dan juga ke Eropah lah. Apabila namanya sampai ke pemerintah Mesir, masa itu Mesir selalu banjir, selalu banjir. Bila hujan lebat je banjir. Jadi Khalifah masa itu, Al-Hakim nama dia, minta jemput si Ibnu Al-Haytham ini ke Mesir untuk melihat masalah ni lah. Dan dia buat kajian, kemudian dia buat kajian hidrologi semualah. Kemudian dia bagi cadangan, tapi pada waktu itu alat tak cukup. Kan alat tak cukup dan kemahiran tak cukup untuk membuat apa yang dicadangkan tu. Habis tak buat apalah, tapi dia punya design tu kira advance lah, kan. Kemudian dia pergi ke Al-Azhar, dan juga di sana dia di samping mengajar dan juga belajar, kan. Dan dia pergi ke Andalusia, kan. Andalusia Spanyol lah, Spanyol. Pada waktu itu masih lagi dalam pemerintahan Islam, kan. Di sana dia belajar optik lah, sehingga dia mahir sungguh lah optik dan menulis buku-buku optik. Sebab tu orang Eropah kenal dia ni lah, sebab dia di sana lah, di Andalusia, ya. Pada waktu itu Andalusia di bawah pemerintahan Islam lagi. Kemudian dia kembali ke Mesir lagi dan dia telah berkhidmat di sana dan wafat ketika umur 74 tahun lah. Dan dia telah menulis 200 buku dalam berbagai-bagai bidang dan kebanyakannya dalam bidang optik, ya, optik cahaya, kan. Dan juga termasuklah perancang bandar. Dalam buku yang terkenal dalam perancang bandar ialah Maqalah fi Istikhraj Sam al-Qiblah, kan, perancangan bandar, ya, macam tu, ya. Jadi itulah dia orangnya, macam mana minatnya untuk belajar. Dia mempelajari banyak-banyak bidang, matematik lah, optik lah, macam-macam, perancang bandar semua, dan dia tulis buku, kan. Dan sampai dia tua tu pun dia terus belajar dan mengajar. Dan dalam Quran Allah sebutkan sini dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhi amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat, ya. Maksudnya kedudukan orang berilmu ni dia lebih beberapa darjat, kan. Allah bagi tu, Allah ni, kan. Dan mereka ni ada kedudukan istimewa, kan. Dalam satu hadis, kan, Rasulullah bersabda, maksudnya lebih kurang, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, kan.
bukan kat dunia ni aja kan, bahkan sampai kat surga ni, jalan ke surga Allah pemudahkan siapa yang berusaha untuk mencari ilmu lah kan, walaupun dah tua lah kan. Dan juga dalam satu hadis lain lagi riwayat Abu Daud dan Tirmizi, sungguhnya para malaikat, dan Rasulullah sebut ni sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya kerana ridha kepada orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berpengetahuan dimintakan ampun oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi, sampai kat ikan paus dalam laut pun mendoakan jugalah Jadi begitulah istimewanya orang yang menuntut ilmu lah kan. Jadi jangan berhenti menuntut ilmu kan. Jadi dalam falsafah pendidikan Islam ni, itulah kita kena tanamkanlah pada pelajar-pelajar kita, pada anak-anak kita, supaya sentiasa belajar kan. Sebab dia istimewa, kedudukan mereka sangat istimewa kan. Seorang lagi saya nak cerita ni dalam dunia Islam ni, nama dia Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi kan. Ini pun orang terkenal jugalah kan. Dia ni nama Khawarizmi ni dia sinonim dengan algoritma. Sebab tu algoritma tu sebenarnya daripada nama dia lah kan. Dia ni lahir pada tahun 780 Masehi di Parsi, Iran sekarang lah kan, dan wafat pada tahun 850 Masehi. Jadi lebih kurang 70 tahun lah umur dia kan, di Baghdad kan. Dia lahir di Parsi dan wafat di Baghdad kan. Dia ni ingin sangatlah belajar. Satu dia pindah ke Baghdad. Baghdad masa tu kota ilmu, dan di sana ada satu bangunan, satu institusi nama dia Gedung Hikmah yang ditubuhkan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun lah. Jadi dia pun pergi bekerja kat situ, sambil bekerja dia belajar. Pasal situ ada banyak khazanah ilmu lah kan. Dan dia telah menulis banyak buku lah, dan nama-nama dan istilah yang disebutkannya itu sampai sekarang masih digunakan. Misalnya algoritma dan algebra ini adalah istilah yang dia telah ciptakan, dan sampai sekarang tak kira bahasa apa pula kan. Seorang tu bahasa Jepun kah, bahasa Sepanyol kah, bahasa Inggeris, perkataan algoritma dan algebra ni adalah perkara biasalah. Buku dia yang paling terkenal yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa inilah Eropah lah kan, nama dia Algoritmi de Nemuro Indorum. Ni bahasa agaknya bahasa Sepanyol ni kan. Satu lagi buku yang terkenal, Mukhtasar fil Hisab Al-Jabr Al-Waqabala kan, Al-Muqabala wal Muqabala. Jadi perkataan algoritma tu adalah nama dia lah daripada Al-Khawarizmi, dan juga Al-Jibra sekarang ni adalah daripada buku dia menghisab fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah tadi. Jadi sampai sekarang buku tu digunakan lah kan. Jadi dia telah menulis buku-buku berkenaan dengan matematik, dan dia telah membuat sifar sin, cosine, tangent dengan tepat sekali. Kan, kalau kita tengok yang sekarang ni dengan apa yang dia buat dulu, samalah kan. Jadi ada satu buku dia, nama dia Kitab Surat Al-Ard Kitab Surat Al-Ard yang lebih dikenali sebagai geografi di Eropah. Ditulis pada tahun 833 kan. Di antara kandungan buku dia ni adalah koordinat bandar-bandar besar di Eropah. Koordinat ikut azimut longitude dan latitude lah kan. Jadi begitu sekali dia ni hebatnya, dan dia terus belajar dan mengajarlah kan. Jadi itulah yang kita nak tanamkan kepada murid-murid kita, supaya mereka tahu wajib, fardu belajar ni kan. Bila mereka dah graduate pun, katalah nanti dia belajar sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, lepas tu mungkin dia masuk sambung master atau PhD, tak sambung pun tak apa, tapi dia kena terus belajar kan. Sama ada formal ataupun tak formal, kena terus belajar Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.